apa khabar semua? Harap semua sihat. Kita masih tak dapat jumpa lagi. Okey, tak apalah, kita jumpa di kelas online dahulu. Okey, hari ni kita akan belajar bab 2 pecahan. Okey, ini sebenarnya macam satu revision apa yang kamu pernah belajar masa tingkatan 1 dulu. Okey, untuk bab pecahan ini, first thing kamu kena tahu apa itu pecahan. Pecahan ialah suatu nombor yang mewakili sebahagian daripada keseluruhan. Macam yang ini, macam kotak ini. Berapakah pecahan untuk kawasan berlorek? Okey, untuk nak tahu, first thing kita kena identify pengangka dan penyebut. Apa maksud pengangka dan penyebut adalah keseluruhan bahagian ini dipanggil penyebut. Okey, so kita ada berapa bahagian total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, so kita ada 8 bahagian dan 8 bahagian ini adalah penyebut. Dan berapa kawasan berlorek ni? 3. Maka 3 kawasan ini dipanggil pengangka. Okey, itu beza antara pengangka dengan penyebut. Okey, pecahan ini kita boleh sebut sebagai 3/8. Okey, bagaimana yang ini? Ini adalah satu bulatan. Bulatan ini ada satu bahagian, separuh bahagian bulatan ini dilorekkan. So, maksudnya dia ada 2 bahagian. Daripada 2 bahagian, 1 bahagian telah dilorekkan. So, bagaimana nak tulis dalam perkataan adalah 1/2. Okey, so saya harap kamu dah faham apa itu pecahan. Sekarang seterusnya saya nak mengajar pecahan setara. Okey, tadi kamu ada pecahan bernombor 3/8. Okey, apa nombor yang setara dengan yang ini adalah apabila atau bahagi kita boleh dapat nombor yang kita darab atau bahagi dengan satu nombor yang sama, kita akan dapat jawapan seterusnya. Contohnya 6/16. Sebab 3 darab 2, 8 darab 2, kita dapat 6/16. Okey, ataupun 15/40. Ini pun adalah pecahan setara dengan 3/8. Sebab bila darab dengan 5, kita dapat kita darab 3 dengan 5 dan 8 dengan 5, kita akan dapat 15/40. Okey, kalau kamu ada satu nombor yang besar ni, kita nak tahu dia adalah sama ada setara atau tidak dengan nombor yang diberi. Just ambil kalkulator. Okey, contohnya nilai dia adalah 15/40. 15/40. Kita masuk dalam kalkulator, kita tekan equals, dia akan bagi jawapan yang setara dengan dia ataupun pecahan yang paling mudah. Okey, biasanya kita tulis jawapan akhir pecahan, mestilah pecahan yang telah diringkaskan. Okey, seterusnya adalah nombor bercampur. Apa maksud nombor bercampur adalah apabila nombor bulat dan pecahan ditulis bersama-sama. Contohnya 3, 5/6, 4, 1/7. Ini adalah antara contoh-contoh nombor bercampur. Okey, seterusnya adalah pecahan wajar dan pecahan tak wajar. Pecahan wajar. Pecahan wajar maksudnya pengangka dia adalah lagi kecil daripada penyebut. Manakala pecahan
tak wajar adalah pengangka dia lebih besar daripada penyebut. Okey. Daripada pecahan tak wajar, kita boleh mencari nombor bercampur. Bagaimana kita nak cari nombor bercampur untuk 7/5? Kita perlu bahagi 7 dengan 5. Okey, 1 darab 5 adalah 5, bakinya 2. Okey, 1 ini akan jadi nombor bulat, 2 ini akan jadi pengangka, dan 5 yang menjadi penyebut di soalan ini akan jadi penyebut untuk nombor bercampur juga. Okey, ini cara pecahan tak wajar tukar kepada nombor bercampur. Dan kita juga daripada nombor bercampur kita boleh cari pecahan tak wajar. Caranya adalah 1/2/5. Kita perlu darabkan 1 dan 5 dan tambah dengan 2. Okey, so 1 darab 5 is 5. 5 tambah 2 adalah 7. Dan penyebut ni masih sama, salin balik. So nampak tak? Daripada pecahan tak wajar boleh tukar kepada pecahan nombor bercampur. Daripada nombor bercampur kita boleh tukar ke pecahan tak wajar. Okey, ini adalah basic-basic yang perlu kita tahu tentang pecahan. Okey, seterusnya adalah penambahan dan penolakan pecahan. Okey, saya tunjuk satu contoh. 2 tambah 3 2/3 tambah 1/9 tolak dengan 2/5. Okey, untuk selesaikan yang ini kita kena make sure kita buat satu demi satu. Okey, first thing kita selesaikan yang hasil tambah dahulu. Disebabkan tiada nombor bercampur, maka kita boleh selesaikan terus, tetapi kita kena make sure penyebut kita adalah sama. Bila tak sama, kita kena samakan. Untuk samakan, kita darab bawah dan atas dengan 3. Bila kita darab bawah dengan atas dengan 3, kita akan dapat 6, 9 tambah 1/9. Okey, tujuan saya tambahkan adalah kita tak boleh selesaikan penambahan dan penolakan kalau penyebutnya tidak sama. So, bila sama kita tak boleh selesaikan. So, 6 tambah 1 adalah 7/9. Sekarang kita perlu tolak 2/5 daripada 7/9. Okey, untuk hasil tolak juga kena samakan penyebut. Kalau kita tengok, kita kena refer pada sifir. Untuk yang ini, kita kena darab bersilang. Darab bersilang maksudnya bawah ini kena darab 5. Untuk yang ini kena darab 9. Bila penyebut kita darab dengan 9, pengangka pun kita akan darab dengan 9. Begitu juga dekat sebelah sini, penyebut dengan pengangka kita darab dengan 5. Okey, kita akan dapat 35/9 tolak 18 per 45. Yang ini kita boleh selesaikan. Bila selesaikan, kita akan dapat 17/45. B. Okey, bila kita ada nombor bercampur 1, 2/5 tolak 1/6. Okey, tadi saya dah ajar macam mana nak tukar kepada pecahan tak wajar. So, untuk tukar ke first step, kalau ada pecahan bercampur, tukar kepada pecahan tak wajar. Maka di sini kamu akan dapat 7/5 tolak dengan 1/6. Okey, step kedua saya kata untuk penambahan dan penolakan kita kena make sure penyebut dia sama. So, untuk samakan kedua-dua sebelah kita darab bersilang. So, bawah darab 5 ni, atas pun darab 5, sama juga.
Bawah darab 6, atas darab 6. So 7 darab 6 bila kita tolak, kita akan dapat 37 per 30. Okey, nombor ini kita boleh juga tukar ke pecahan tak wajar. Okey, kalau kamu guna calculator ni, just tekan shift, masukkan value 37, 30. Masukkan value 37 per 30, tekan shift, tekan A, B, C. So calculator akan bagi kamu jawapan 17 per 30. Okey, itu untuk pecahan, penambakan dan penolakan. Okey, next adalah pendarapan dan pembahagian pecahan. Ini adalah paling senang sebab biasanya pengangka darab dengan pengangka dan penyebut darab dengan penyebut. Senang sahaja. Okey, tapi satu. Untuk hasil darab dan bahagi, kita kena tengok atas ni. Kalau kita boleh potong bersilang, kita potong dahulu. Okey, tadi lagi yang boleh potong. Baru kita darab pengangka dengan pengangka, penyebut dengan penyebut. Okay, in case kamu lupa nak mudahkan, kamu just masukkan dalam calculator value terus. Okay, 6 per 56. Let's say kamu tak mudahkan. Tekan calculator je, masuk dalam calculator, tekan equals, calculator boleh mudahkan untuk kamu. Okay, next one. Okay, next ada soalan macam ini. So, ini adalah hasil bahagi. Okay, sebelum selesaikan, first step, apabila sentiasa kamu kena ingat, bila ada nombor bercampur, untuk nak memudahkan, kita kena tukar kepada pecahan tak wajar dahulu. Bila kita tukar yang ni kepada pecahan tak wajar, kita akan dapat 1 darab 5, 5 tambah 1 adalah 6. So, 6 per 5 bahagi dengan 4 per 9. Kamu kena ingat sesuatu, kita tak boleh bahagi pecahan. Oleh itu, kita kena tukarkan simbol ni kepada darab. Apabila bahagi jadi darab, pecahan ini pun akan jadi terbalik. Bila pecahan ini jadi terbalik, kita boleh darab bersilang ataupun darab atas, bawah, darab bawah. Tetapi kita didapati sini ada sifir 2. Maka kita mudahkan dahulu sebelum kita darab. Okey, selepas mudahkan kita darab, kita akan dapat 27 per 10. Okey, ataupun boleh tukar dalam pecahan bercampur, iaitu 27 per 10. Okey, saya harap kamu dah faham pendarapan dan pembahagian pecahan. Oleh itu, saya terus kepada gabungan operasi pecahan. Okey, kamu kena selesaikan darab dahulu. Lepas tu bahagi atau darab daripada kiri ke kanan, tambah atau tolak daripada kiri ke kanan. Okey, untuk yang ni biasanya kita guna kalkulator nak selesaikan sahaja. Oleh itu, satu contoh, 4 per 9 bahagi kurungan 1 per 2 tolak 5 per 6. Okey, 4 per 9 bahagi 1 darab 2, 2 tambah 1, 3. Maka 3 per 2 tolak 5 per 6. Okey, 4 per 9 bahagi. Okey, untuk nak samakan, kita darab atas dan bawah dengan 3. Maka 9 per 6 tolak 5 per 6. 4 per 9 bahagi 4 per 6. Okey, sebab bahagi, kita akan tukar kepada darab. Bila tukar kepada darab, yang ini pun akan jadi terbalik. Okey, dan 4 dan 4 boleh potong. Manakala sini, kalau bahagi dengan 3, kita akan dapat 2 per
3. So, jawapan akhirnya adalah 2/3. Okey, senang saja kan? Itu sahaja untuk bab tahan. Terima kasih.